Pendidikan Kesihatan Tahun 4, Penggantunan Seksual Kanak-kanak. Tajuk kita pada kali ini, elak terpedaya, katakan tidak secara berhemah. Elak terpedaya. Penggantunan seksual kanak-kanak boleh berlaku secara disedari atau tanpa disedari mangsa. Ianya juga boleh berlaku di rumah ataupun di luar rumah. Antara situasi penggantunan seksual kanak-kanak. Yang pertama, pelaku akan mendapatkan maklumat peribadi mangsa di media sosial atau di internet. Ianya bertujuan untuk memilih dan mencari mangsanya. Yang kedua, pelaku akan memujuk kamu berjumpa tanpa pengetahuan sesiapa. Yang ketiga, pelaku akan menghantar video atau pesanan ringkas yang menyebabkan kamu berasa tidak selesa. Yang keempat, pelaku akan mencari peluang bersendirian dengan kamu. Yang kelima, pelaku berani menyentuh bahagian tubuh kamu. Yang keenam, pelaku akan memberikan pelbagai hadiah, layanan istimewa serta pujian kepada kamu. Apakah yang berlaku sekiranya kita terjebak atau terpedaya? Sekiranya kita terjebak atau terpedaya dengan penggantunan seksual kanak-kanak, sudah tentu banyak perkara negatif yang akan berlaku pada diri kita. Antaranya, yang pertama, kita mungkin akan menjadi mangsa penculikan. Apa pula kesan daripada penculikan tersebut? Mangsa mungkin akan menjadi mangsa rogol atau menjadi mangsa perdagangan kanak-kanak. Yang kedua, mangsa juga berisiko menjadi mangsa penderaan seksual. Yang ketiga, mangsa akan berasa takut pada orang atau tempat-tempat tertentu. Yang keempat, mangsa akan mengalami perubahan tingkah laku secara tiba-tiba. Contohnya, dari seorang yang aktif dan riang, mangsa akan menjadi kanak-kanak yang pendiam dan sering bersendirian. Yang kelima, mangsa akan mengalami masalah pembelajaran dan komunikasi. Ianya adalah kesan dari gangguan yang dilakukan oleh pelaku. Yang keenam, mangsa akan mengalami gangguan perasaan. Seterusnya, yang ketujuh, mangsa akan mengalami gangguan tidur, sukar tidur, mengigau dan takut pada keadaan yang gelap. Yang kelapan, akhirnya mangsa akan menjadi kemurungan. Ini adalah antara kesan yang berlaku sekiranya kita gagal mengelak dari terpedaya. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan penggantunan seksual kanak-kanak? Katakan tidak secara berhemah. Ini adalah contoh beberapa situasi bagaimana kita boleh mengelakkan dari terpedaya. Situasi yang pertama.
Apabila seseorang mengajak kamu makan secara bersendirian, bagaimana komunikasi berhemah tetapi tegas? Kita menolak dengan cara yang berhemah. Terima kasih, saya sudah makan. Segeralah berlalu dan meninggalkan tempat tersebut. Situasi yang kedua. Apabila seseorang memberi kamu hadiah atau barangan tanpa sebab tertentu, bagaimana komunikasi berhemah tetapi tegas yang perlu kamu katakan kepada si pemberi hadiah? Begini, jawablah, terima kasih, tetapi ibu bapa saya tidak membenarkan saya menerima hadiah tanpa pengetahuan dan kebenaran mereka. Situasi ketiga. Apabila seseorang mengajak kamu untuk keluar dan bertemu secara bersendirian, jawablah secara berhemah tetapi tegas. Begini, minta maaf, saya tidak boleh keluar tanpa pengetahuan dan kebenaran ibu bapa saya. Situasi keempat. Apabila seseorang mengajak kamu bermain bersama-sama secara bersendirian, jawab secara berhemah tetapi tegas. Begini, minta maaf, saya terpaksa pergi sekarang. Abang dan kakak saya menunggu di sana. Ya, itulah antara situasi-situasi komunikasi berhemah tetapi tegas yang perlu kamu lakukan. Seterusnya, beritahu ibu bapa atau orang yang dipercayai sekiranya ada orang cuba mengganggu keselesaan dan ketenteraman kamu. Jangan berdiam diri dan terpedaya. Tegas, berhemah, elak terpedaya. Sekian, terima kasih.